ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Hadirin sejamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat tu? Alhamdulillah. Baik, kita berhenti mana tuan-tuan? Kitab kita Rahiqul Makhtum, kitab sirah kita. Ada kitab banyak yang hafal lagi tuan-tuan. Di mana? Muka surat 3, susur galur bangsa Arab. Di situ satu puak lagi, iaitu himyar. Kita masih lagi di bawah yakni bab yang pertama, iaitu cerita berkenaan dengan lokasi dan ciri-ciri bangsa Arab. Yakni kita nak tengok latar belakang bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih lagi di bawah tajuk tu. Dan kalau tuan-tuan ingat pada perjumpaan yang lepas, saya sebut bangsa Arab ni dibahagikan kepada 3. Yang pertama, bangsa Arab kuno, tok nenek bangsa Arab lah, yang lama. Jadi tok nenek bangsa Arab yang lama ni, Arab lama ataupun dipanggil Arab Qadimah, Arab Ba'idah, Arab tok nenek Arab dulu ni, dahulu kala. Jadi antaranya kaum Ad. Tuan-tuan tahulah kaum Ad yang dihancurkan, yang diutuskan Nabi apa? Nabi Hud pada dia. Kaum Ad bangsa Arab. Kemudian kaum Samud. Kaum Samud juga bangsa Arab yang diutuskan Nabi Saleh pada dia. Itu juga bangsa Arab dulu, Ba'idah. Kemudian Tatham, Jadis, Imlaq dan lain-lain. Jadi Arab kuno, tok nenek Arab dululah. Kenapa disebut Arab? Sebab mereka menetap di Jazirah Arab. Tuan-tuan tengok peta tu yang rupa macam apa? Yang ada Mekah Madinah tu kan, ada rupa macam tu. Yang tu itu Jazirah dipanggil Hijaz. Semenanjung Hijaz ataupun Jazirah Arab. Jadi Jazirah Arab ni lah tempat, kalau ada di situ, itulah tempat suku bangsa Arab di Jazirah Arab. Baik. Ataupun dipanggil semenanjung Arab lah. Jazirah tu maksud dia semenanjung. Kemudian Arab yang kedua, Arab asli. Arab yang belum bercampur dengan mana-mana keturunan. Jadi yang ni daripada keturunan Ya'rub bin Yashjub bin Qahtan, ataupun dikenali sebagai Arab Qataniyah. Saya ulang ini baik tuan-tuan. Yang ketiga adalah Arab Kacuk. Arab Kacuk ni Arab yang mana bercampur dengan keturunan Nabi Ibrahim, iaitu puak Jurhum kahwin dengan anak Nabi Ibrahim, iaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail bukan daripada orang Arab lah. Ayah adik Nabi Ibrahim bukan orang Arab, bukan orang Yahudi. Tapi Nabi Ibrahim tu tuk kepada bangsa Arab dan tuk kepada bangsa Yahudi, Bani Israel. Jadi tuan-tuan, Nabi Ismail kahwin dengan puak Jurhum. Daripada Nabi Ismail jadilah Arab Kacuk. Daripada suku Nabi Ismail inilah adanya Quraisy. Daripada Quraisy inilah adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi yang saya sebut kat tuan-tuan sebelum ni, bangsa Arab asli ni atau Qataniyah ni terbahagi kepada 2. Kita bawah tajuk cerita orang Arab asli lah, ada 2, iaitu Himyar dan Kahlan. Dan Himyar ni pun kita dah sebut dah. Adanya Az, adanya Laham, Juzam, Banutai dan Kindah. Itu daripada suku Himyar. Satu lagi iaitu daripada suku Kahlan. Suku Kahlan dia ada 4 tu. Kemudian Himyar. Hari ni kita masuk Himyar tuan-tuan. Yang 4 tu daripada Arab asli, daripada keturunan Himyar. Sekarang ni kita tengok malam ni Kahlan pula. Himyar.
Yang 4 tadi daripada suku Kahlan. Baik, satu lagi ialah Himyar. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darin, kata pengarang. Satu puak lagi ialah Himyar. Ini satu puak lagi Arab asli. Tadi puak Arab asli juga daripada keturunan Kahlan. Dikenali sebagai Quda'ah, juga keluar meninggalkan Yaman dan tinggal di Samawa, daerah separuh gurun di sepadan Iraq, di antara Yaman dan Iraq. Ada satu tempat nama dia Samawa, di situ dia duduk. Jadi daripada suku Himyar ni dia ada satu yang dikenali iaitu Quda'ah. Jadi dia duduk di situlah. Jadi Arab asli ni kalau yang kita nak kenal lagi pada zaman Nabi SAW ni termasuklah apa dia, raja-raja Ghassan, itu Arab asli. Termasuklah Aus dan Khazraj, itu Arab asli yang tidak ada campur dengan mana-mana. Baik. Kemudian susul galur Arab kacuk. Arab kacukan. Disebut kacukan sebab apa? Sebab bangsa Arab kahwin dengan Nabi Ismail, yang mana Nabi Ismail ni daripada siapa? Daripada Nabi Ibrahim. Kemudian mak Nabi Ismail ni siapa? Hajar. Ada riwayat kata Hajar ni anak Firaun. Nanti disebut ni tuan. Ada yang kata Hajar ini adalah bangsa Arab yang ditawan oleh kerajaan Firaun, kemudian dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim. Nanti disebut tuan-tuan bagaimana dihadiahkan di bawah ni tuan-tuan. Makna dia kalau begitu Hajar itu Arab, Nabi Ibrahim itu bukan daripada Arab lah. Dapat Nabi Ismail kahwin pula dengan puak Jurhum, bangsa Arab juga. Jadilah Arab yang paling ramai yang ada sekarang ni. Termasuklah di bawah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, kemudian jadi bila sebut Arab kacuk, tuan-tuan ingat dah bercampur dengan keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, iaitu Nabi Ismail. Satu lagi Nabi apa? Ishaq kan. Daripada Ishaq Yakub ada 12 orang anak, yang ni jadi bangsa Yahudi. Sebab tu tuan-tuan kalau tengok orang Arab dengan orang Yahudi ni, kadang muka dia lebih kurang tuan-tuan. Kalau dia ada janggut apa semua, kadang muka dia iras-iras. Sebab tu dia sama, iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan tuan-tuan boleh tengok dunia pun sama tuan-tuan. Dunia umat Nabi Muhammad SAW, kalau bangsa Arab ni kuat, Yahudi lemah. Tapi kalau bangsa Arab lemah, pecah belah, Yahudi kuat. Dia begitu tuan-tuan. Jadi sekarang kita tengoklah macam mana bangsa Arab, ada yang lemah, berpecah belah, ada yang kaya-kaya sangat, yang miskin sangat. Sekarang Yahudi dia kuat. Dia begitu je tuan-tuan. Akhir zaman kita tengok dua bangsa tu jatuh bangkit, tengok dua bangsa tu kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada bangsa Arab. Imam Mahdi juga nanti daripada bangsa Arab lah tuan-tuan. Takkanlah Imam Mahdi daripada bangsa Malaysia pula tuan-tuan. Mesti Imam Mahdi daripada bangsa Arab. Walaupun dah banyak orang Malaysia mengaku Imam Mahdi, tapi Imam Mahdi bukan daripada Bangladesh, bukan daripada Malaysia, bukan daripada Iran, bukan daripada Iraq, bukan daripada Eropah, bukan. Nabi sebut daripada keturunan Nabi lah, orang Arab lah. Nama macam nama Nabi SAW, cuma ulama khilaf daripada ke jalur Hasan ataupun jalur Husain. Tapi kebanyakan ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan daripada jalur Hasan, kebanyakan ya. Baik tuan-tuan, kemudian kita tengok Arab kacuk pula. Arab kacuk ingat yang bercampur dengan Nabi Ibrahim. Susul galur Arab kacukan bermula daripada nenek moyang mereka Ibrahim alaihissalam. Sebab Nabi Ibrahim ni nenek moyang kepada Yahudi, bangsa Yahudi dan bangsa Arab, dua sekali. Berasal daripada sebuah bandar bernama Ar dekat Kufah di tebing barat sungai Euphrates di Iraq. Jadi di Iraq ni, ataupun di tempat nama bahasa Arab dia Babil tuan-tuan. Babylon. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, bi Babil. Babil tu Babylon. Dalam Quran pun sebut. Dia ada satu kota yang cukup terkenal dengan raja dia yang sangat kuat, nama Namrud. Dia ada kota apa? Taman kota tergantung lah. Dia bukan tergantung, tapi dia buat tu apa, bawah dia kecil, atas dia besar. Dia punya hukum fizik dia tu hebat lah. Jadi nampak seolah-olah tergantung. Baik. Jadi tuan-tuan, daripada Iraq, cari gali arkeologi memberi sebuah gambaran terperinci mengenai bandar itu, keluarga Nabi Ibrahim AS dan agama semasa serta keadaan sosial. Sedia maklum bahawa Nabi Ibrahim AS meninggalkan Ar menuju ke Haran dan kemudian ke Palestin. Jadi Nabi Ibrahim ni diutuskan mula-mula di Iraq, di kaum Babil. Kaum Babil ni keluarga Nabi Ibrahim lah di situ. Termasuklah ayah Nabi Ibrahim, iaitu Azar. Ada yang kata Azar ni ayah Nabi Ibrahim, ada yang kata Azar ni adalah pak saudara dia. Ada dua pandangan lah. Tapi dalam Quran sebut li abihi wa iz qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aslihah. Jadi
Nabi Ibrahim, ayah dia Azar. Ada yang kata pak saudara dia. Jadi berasal daripada Babil ni lah, Babylon ni. Jadi penduduk Babil ni dia semua berhala, semua tok kong. Tuan-tuan tahu cerita Nabi Ibrahim kan? Nabi Ibrahim ni macam mana dia nak berhadapan dengan kaum yang semua tok kong. Termasuklah yang semua tok kong tu ayah dia ataupun pak saudara dia, ada dua pandangan. Jadi tuan-tuan, Nabi Ibrahim dakwah pada dia pun tak terima. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim buat apa? Ibrahim kata, satu hari kaum dia ni, kaum Babil ni, mereka ada satu perayaan besar. Maka Nabi Ibrahim tak pergi. Maka ayah dia pun, masa ayah dia lalu dekat Nabi Ibrahim, ayah dia tanya, tak ikutlah. Nabi Ibrahim kata, inni saqim, aku sakit lah. Sakit di sini bukanlah sakit betul. Sakit ni sakit perasaan, jiwa dia. Bila dia tengok umat dia yang menyembah berhala. Itu makna dia. Jadi Nabi Ibrahim, bila kaum dia pergi, Nabi Ibrahim kata, aku akan buat apa? Helah terhadap berhala-berhala ni bila hampa meninggalkan dia. Bila Nabi Ibrahim ucap macam ni, ada di kalangan orang yang dengar Nabi Ibrahim sebut tu. Bila mereka pergi ke tempat perayaan mereka, Nabi Ibrahim pergi kat berhala, tengok kat depan berhala tu banyak makanan. Nabi Ibrahim pergi tengok banyak makanan. Nabi Ibrahim pun bertanya pada berhala tu, awak tak makan? Makan lah. Berhala mana boleh makan, tuan-tuan. Kemudian Nabi Ibrahim AS ambil kapak, pecahkan ke semuanya, melainkan yang paling besar. Ini cerita ni sebut dalam Quran kan. Kemudian bila pecah semua, Nabi Ibrahim pun selit kapak tu dekat yang besar. Yang kecil semua hancur, yang paling besar ada kapak. Bila kaum dia balik, kaum dia tengok berhala semua dah dipecahkan. Kaum dia pun tanya, siapa yang buat pada berhala kita ni? Siapa yang buat? Dia adalah orang yang zalim. Kemudian ada seorang lelaki kata, saya dengar seorang lelaki, fatan yuqalahu Ibrahim, seorang pemuda nama dia Ibrahim, dia ni yang duk suka maki hamun Tuhan kita. Maka dibawa Nabi Ibrahim ke hadapan mereka, khalayak ramai. Kemudian dia berkata kat Nabi Ibrahim, hang ke buat? Nabi Ibrahim kata, bukan. Bal fa'aluhum hadha is'aluhu in kanu yantiqun. Yang buat ni yang besar. Was'aluhu in kanu yantiqun. Yang buat ni yang besar. Tanya dia kalau dia bercakap. Jadi persoalan tuan-tuan, Nabi Ibrahim tipu ke tak tipu? Nabi pun dah tipu. Tapi dalam ni macam tipu. Nabi kan tak tipu kan? Tapi Nabi Ibrahim sebut bal fa'aluhum kabiruhum hadha. Yang buat ni yang besar. Sa'aluhu in kanu yantiqun. Tanya dia kalau dia boleh cakap. Tanya dia apa? Nabi Ibrahim tak tipu tuan-tuan. Ni bahasa double meaning. Nabi Ibrahim sebut bal fa'aluhum kabiruhum hadha. Nabi Ibrahim merujuk kepada diri je. Yakni tuan-tuan, bila kita beriman bersama dengan orang yang tak beriman, dalam Quran sebut orang yang beriman ni dia lebih tinggi. Kan Quran sebutkan wala tahinu wala tahzanu, jangan kita rasa lemah, jangan kita rasa hina. Wa antumul a'laun, kamulah yang tertinggi. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu beriman. Jadi Nabi Ibrahim dia beriman. Jadi di sisi Allah dia yang lebih tinggi, besar kedudukan berbanding yang lain. Sebab dia beriman pada Allah, itu makna dia. Double meaning lah. Tapi dia pun faham, oh, dia kata kat berhala ni kot. Cerita dia macam saya pernah sebut kat tuan-tuan. Dulu mungkin saya pernah sebut kot. Yang Nabi Muhammad SAW, bijaknya Nabi SAW, dan Nabi pun tak tipu. Melawak pun Nabi tak tipu. Kan ada satu orang lelaki yang nak dibunuh, kemudian lari. Nabi SAW nampak lelaki ni lari, nak dibunuh. Kemudian datang orang yang nak bunuh tu dengan senjata dia. Tanya pada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, nampak tak lelaki ni yang lari sekian dan sekian? Kalau Nabi bagi tahu ada lari ikut sini, ada belakang tu, matilah dia kena bunuh. Betul tak? Kalau Nabi kata tak tahu, tipu. Betul tak? Tak tahu, tipu lah. Tak tahu, tipu lah. Pasal Nabi SAW nampak. Kalau Nabi kata tak nampak, tipu juga. Nampak tadi. Jadi nak cakap lagu mana? Cakap jujur, mati kawan tu. Kalau tak jujur, tipu pula. Nabi tak tipu. Jadi Nabi SAW ni fatanah, bijak. Dan Nabi pun berkata, Nabi genjak ke belakang sekaki. Genjak ke belakang. Genjak ke belakang sekaki. Sebelum nak cakap tu, dia alih kedudukan. Maka Nabi SAW berkata, sejak aku berdiri di sini, tak ada orang yang lalu hang. Betul tuan-tuan? Betul lah. Dia dah genjak sekaki lah ke belakang. Tak ada yang lalu hang yang lalu. Nabi SAW tak tipu. Nah, sampai melawak pun Nabi tak tipu. Melawak pun tak tipu.
Nabi melawak dengan orang tua kan. Orang tua tak masuk syurga. Tuan-tuan tahu lawak ni. Menangislah orang tua perempuan tu. Bila menangis orang tua perempuan tu, Nabi SAW apa? Fadhahikat, Nabi ketawa. Tuan-tuan jangan ingat bila Nabi ketawa, Nabi bukan macam tu tuan-tuan. Itu kita gelak tuan-tuan. Nabi ketawa ni macam mana tuan-tuan? Bila sebut Nabi ketawa ni, Nabi senyum. Nabi ketawa ni maksudnya Nabi senyum nampak gigi geraham. Itulah maksudnya Nabi SAW ketawa. Itu cara Nabi. Kalau maksud faghadiban Nabi SAW, tuan-tuan baca dalam kitab disebut, maka Nabi marah dengan marah yang sangat-sangat. Bukan macam kita kalau marah sangat kita cakap betul tak kan, kita naik suara dan sebagainya. Nabi kalau marah bukan begitu. Bila sahabat gambarkan Nabi marah dengan marah yang bersangatan, maksud dia muka Nabi yang merah, muka Nabi yang putih kemerahan jadi merah padam. Maksud dia Nabi marah sangat-sangat. Itu makna dia. Bukan maksud dia Nabi cakap benda yang apa, tengking dan sebagainya. Bukan begitu. Baik. Jadi tuan-tuan, Nabi Ibrahim sebut yang buat siapa? Yang buat yang besar. Ini Nabi Ibrahim. Tapi dia faham yang besar itulah. Tanyalah dia. Maka kaum dia kata, kita telah menzalimi Tuhan kita sebab kita meninggalkan Tuhan kita. Kemudian kaum dia kata kat Nabi Ibrahim, hang pun tahu tu berhala ni tak boleh cakap. Kemudian Nabi Ibrahim kata, kalau tak boleh cakap, kenapa sembah selain pada Allah? Berhala ni yang tak boleh bagi mudarat dan bagi manfaat. Kaum ni terus tak boleh nak jawab. Mati hujah. Jadi lumrah bila mati hujah, kaum dia pun sepakat bakar. Maka dia pun himpunkan kayu api di antara dua gunung. Ni bukit, dua gunung, lembah kan. Bubuh kayu api, bakar. Tuan-tuan bayangkanlah api dia besar mana. Besar sebesar-besarnya api dia. Sampai tahap dia pun nak lempak Nabi Ibrahim tak boleh. Sebab api tu besar sangat. Jadi dia pun pergi dekat, dia pun terasa bahang ni. Disebabkan terlalu panas, maka dia pun tak boleh lempak Nabi Ibrahim AS dalam api yang besar tu. Maka ada seorang lelaki daripada keturunan Parsi, nama dia Haizan. Haizan dia bagi idea, tak apalah kalau tak boleh lempak, dia buat apa? Manja ni lestik batu besar. Lestik batu besar tu kan, letak Nabi Ibrahim, potong tali, dia lestik Nabi Ibrahim AS. Haizan ni dia yang bagi pandangan. Kemudian Haizan ni ditenggelamkan, bumi telan dia sampai hari kiamat, dia duduk dalam bumi. Kena telan macam Qarun, Haizan. Nabi Ibrahim AS pun dilempak ke dalam api, dan Nabi Ibrahim tersebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Masuk dalam api, Allah Ta'ala sebut qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah sejuk dan selamat ke atas Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim selamat tuan-tuan. Bila selamat ni lah tuan-tuan, ada satu raja yang terpegun, Raja Namrud. Namrud ni lah yang merintah Babil ni. Dan tuan-tuan boleh sebut Namrud, tuan-tuan ingat dia ni memerintah satu dunia. Sebab dalam sepanjang tamadun manusia hanya ada 4 orang sahaja yang kontrol satu dunia. 4 saja. Tidak ada yang lain. Kita tengoklah ni Rusia hebat, tapi Rusia pun tak kontrol semua. Tak menang pun dengan di Ukraine pun belum menang lagi. Kita tengok Amerika hebat, dia juga tak kontrol seluruh dunia. China hebat, tak seluruh dunia. 4 orang ni seluruh dunia bawah genggaman dia. Seluruh wilayah dunia bawah dia. 2 Islam, 2 kafir. Yang Islam siapa? Nabi Sulaiman. Yang kedua Iskandar Zulkarnain yang kita baca dalam surah Al-Kahf. 2. Kemudian 2 lagi kafir. Satunya Namrud yang kita sebut ni lah. Satu lagi Bukhtansar. Bukhtansar. 4 ni saja. 2 kafir, 2 Islam. Jadi Nabi Ibrahim ni pula jumpa pula dengan Namrud. Namrud ni pula dia kaum dia sembah berhala di BP je, sebab dia mengaku Tuhan. Namrud ni dia tak kacau orang, tapi dia mengaku Tuhan. Itu Nabi Ibrahim pula berbahas pula dah dengan Namrud. Pasal Namrud mengaku Tuhan pula. PL macam-macam. Dalam Quran sebut alam tara ila allazi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahu mulk. Pasal apa? Tidakkah kamu tengok Ibrahim berdebat dengan seorang lelaki yang mengaku Tuhan kerana kerajaan yang Allah kurniakan pada dia. Namrud ni bukan terus mengaku Tuhan, tapi Namrud sudah memerintah dunia selama 400 tahun. Orang dulu umur panjang tuan-tuan. Jadi Namrud ni dia telah kontrol dunia selama 400 tahun. Dunia di bawah genggaman dia 400 tahun. Disebabkan 400 tahun dia kontrol dunia,
Dia memerintah dunia. Jadi dia fikir akulah Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim pun kata Tuhan yang sebenar menghidup dan mematikan. Yuhyi wa yumit. Kata Namrud, qala ana uhyi wa umit. Aku pun boleh buat. Aku boleh hidupkan orang dan aku boleh matikan. Macam mana dia buat? Dia ambil orang, 2 orang dalam penjara, seorang dibunuh, seorang lagi dia lepas. Jadi yang dibunuh ni mematikan, yang dilepas itu dia menghidupkan. Itu Namrud menyakai. Maka Nabi Ibrahim, tuan-tuan tengok, Nabi Ibrahim ni nabi yang pertama yang berhujah, dipanggil apa? Jihadul ilmi wa iqamatul hujjah. Jihad ilmu dan menegakkan hujjah. Nak menjelaskan supaya orang boleh terima. Bila Namrud kata lagu tu, kata Nabi Ibrahim AS, qala fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal maghrib fa'ti biha minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Allah lah yang terbitkan matahari daripada timur, hang terbit pada barat. Fabuhital ladzi kafar, maka tersenyap dia, tak boleh nak jawab. Kemudian lepas kejadian ni tuan-tuan, terus Namrud lepaskan Nabi Ibrahim. Daripada situlah Nabi Ibrahim, daripada Ar, Nabi Ibrahim bergerak ke mana? Daripada Babil. Kemudian Nabi Ibrahim bergerak ke Haran. Mula duduk di Ar. Ar tu kerajaan Babylon tu lah, tempat Namrud. Lepas habis cerita ni, Nabi Ibrahim pergi pula ke penduduk Haran. Masih lagi di Iraq. Penduduk Haran ni pula, dia ada PL lain pula. PL penduduk Haran ni pula, dia sembah bintang. Sembah bintang-bintang. Jadi Nabi Ibrahim tadi sembah berhala. Kemudian jumpa mengaku Tuhan pula, yang kontrol bumi lah. Kemudian jumpa pula satu kaum lagi ni, iaitu penduduk Haran pula. Mereka ni tak sembah berhala, tapi sembah bintang-bintang. Nabi Ibrahim berfikir, macam mana nak dakwah mereka? Maka dalam surah Al-An'am tuan-tuan baca ada sebut kan, Nabi Ibrahim suruh dia berfikir. Nabi Ibrahim kata, falamma ra'a kawkaba qala hadha rabbi kan. Bila dia tengok falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Nabi Ibrahim ni sembang dengan kaum dia. Bila malam tuan-tuan, bila malam nampak bintang-bintang. Maka Nabi Ibrahim kata kat kaum dia lah, hadha rabbi, ini ke Tuhanku, ini ke Tuhan apa? Falamma afala qala la uhibbul afilin. Sampai masa tuan-tuan nak dekat siang, bintang tu pun hilang. Terbenam betul tak? Dihilang. Kata Nabi Ibrahim, apabila kata Allah bila hilang bintang tu, kata Nabi Ibrahim, aku tak suka benda yang hilang, benda yang terbenam. Itu bukan Tuhan. Kemudian Nabi Ibrahim AS cakap lagi dengan kaum ni, falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi. Kemudian satu malam lagi pula, malam bulan purnama, bulan mengambang, Nabi Ibrahim kata, ya inilah Tuhan ni lagi besar pada bintang, lagi cerah. Sepatutnya yang inilah Tuhan. Nabi Ibrahim nak suruh kaum ni fikir tuan-tuan, berfikir. Yang inilah sepatutnya Tuhan, bukan bintang. Yang ni lebih apa? Yang ni lebih jelas. Falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Bila terbenam juga, hilang juga bulan, nak siang nanti esok hilang pula, bulan pula hilang. Maka Nabi Ibrahim kata, kalaulah Allah Ta'ala tak bagi petunjuk, maka aku akan bersama, la akunanna minal qaumid dhalin, aku akan bersama dengan kaum-kaum yang sesat. Kemudian esok pula matahari pula terbit. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadha rabbi. Bila Nabi Ibrahim tengok pula matahari kan, bazighatan, matahari terbit. Matahari lebih bercahaya, lebih kuat daripada bintang dan bulan. Hadza rabbi hadza akbar. Kata Nabi Ibrahim, ini patutnya Tuhanku, ini lebih besar daripada bintang, lebih besar daripada bulan. Tapi matahari terbenam tak tuan-tuan? Terbenam juga. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Bila terbenamnya matahari, Nabi Ibrahim kata, aku selepaskan diri daripada apa syirikkan pada Allah Azza wa Jalla. Ini penduduk Haran tak terima juga dakwah Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim terus bergerak ke mana? Daripada Haran kemudian ke Palestin, bawa ke Palestin. Baik, kemudian dan di situ dia membuat markasnya untuk menyampaikan risalah. Dia menggembara ke beberapa tempat di daerah itu. Apabila tiba di Mesir, tuan-tuan kalau tengok peta, Mesir dengan Palestin ni sebelah-sebelah kan. Palestin dengan Mesir ni sebelah-sebelah. Firaun cuba mengkhianati isterinya Sarah. Jadi Firaun di sini bukan Firaun Nabi Musa alaihi salam. Dia bila sebut Firaun bukan nama orang.
Firaun maksudnya jawatan yang tertinggi di sesebuah negara. Macam kita di Malaysia, jawatan yang tertinggi mungkin Perdana Menteri ataupun yang di-Pertuan Agong lah, raja kan. Ini yang diguna di sini. Mungkin ada setengah negara diguna presiden. Itu yang tertinggi. Jadi di negara Mesir dia tak guna itu. Dia guna Firaun. Bila sebut Firaun, maksud dia itulah jawatan tertinggi tamadun Mesir. Itu jawatan yang tertinggi. Sebab tu bila sebut Firaun, bukan maksud semua Firaun tu jahat. Ada Firaun yang beriman, ada. Ada Firaun yang beriman. Dia yang mana Firaun ni dia duduk, dia tengok langit, kemudian dia kata, tidaklah kau jadikan perkara ini sia-sia, ampunlah dosaku. Allah ampunkan dia. Ada Firaun yang beriman. Dan tuan-tuan tahu Firaun yang paling jahat yang terkenal tu adalah Firaun yang mayat dia kita boleh tengok lagi kan. Kan macam-macam Firaun kan, Amhotep lah. Ada Firaun apa? Macam-macam kan. Ramses I. Yang terkenal jahat itu adalah ada yang Tutankhamun kan, Tutankhamun. Tapi bila sebut Firaun dalam Quran yang terkenal sangat tu, yang jahat tu, itu adalah Ramses II. Tuan-tuan boleh tengok lagi mayat dia di YouTube, boleh tengok lagi kan mayat dia. Tuan-tuan ada duit pergi Mesir boleh tengok mayat dia. Tak pun pergi YouTube tengok mayat dia yang orang. Sebab Ramses II tu memang itulah mayat Firaun yang jahat. Yang bila sebut Firaun yang jahat dia lah Ramses II. Firaun tu jawatan dia. Ramses II tu nama dia. Tapi disebabkan dia ni lah yang terkenal dalam dalam Tauratnya, dalam Injil, dalam Taurat, Injil ataupun dalam kitab kitab Injil lah sekarang ni, Bible kan. Bible pun ada sebut cerita dia lah. Sebab tu orang Kristian pun percaya dia. Percaya tentang kisah Firaun, Ramses II. Itu yang ada seorang doktor Kristian daripada Perancis, nama dia Dr. Maurice Bucaille. Dr. Maurice Bucaille ni pakar forensik, pakar bedah mayat. Dia ambil jenazah mayat tu lah, mayat Ramses II tu, bawa ke Perancis. Sebab dia nak bedah siasat. Dia ni pakar forensik. Bila dia bedah siasat, dia tengok dalam paru-paru ada garam. Dia mati lemah. Dan mati lemah di mana? Mati lemah di laut. Itu cara nak tahu, betul tak? Tu yang dia bedah siasat. Kalau ada orang jumpa mayat dalam sungai, kemudian bedah siasat tak ada air dalam paru-paru dia, maksud dia dah kena bunuh. Sebelum orang campak, dia dah bunuh dia mati, baru campak layak. Sebab dia tak bernafas dan layak. Tapi kalau dia hidup lagi, dia lemah, jadi dia bedah, dia tahu lah di paru-paru tu ada banyak ayak, sudut ayak. Jadi dia bedah Firaun Ramses II tu dan jumpa garam di paru-paru dia. Dan dia mendapat hadiah Nobel Prize anugerah sains tertinggi dunia kan. Sebab perjumpaan dia dapat mendapati inilah mayat Firaun yang mengejar Moses, dia panggil Musa. Jadi membaca dalam kitab Bible dia tu. Inilah dia, dan dia sangat kagum. Pasal dia dapat jumpa, inilah mayat Firaun ni. Dan bila dia sangat kagum tu, ada satu orang Islam bisik kat dia, kami orang Islam, kami tak pelik pun. Sebab benda ni disebut dalam Al-Quran. Dalam surah Al-A'raf ke? Saya tak ingat. Yang mana Allah Ta'ala sebut Al-ana Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Jelas dalam Quran sebut. Kata Allah bila tenggelamnya Firaun ni, Allah Ta'ala kata pada hari ini kami pelihara jasad kamu. Litakuna liman khalfaka ayah, supaya hang punya mayat ini menjadi pelajaran, peringatan pada orang setelah hang. Ini sebut dalam Quran. Para sahabat Nabi baca, tapi kita tak jumpa lagi mayat dia ni. Mayat ni jumpa pada tahun 18 berapa saya tak ingat, tahun 18 gitulah. Sebab memanglah Firaun yang kejak Nabi Musa ni, dia tenggelam dalam laut. Patutnya mayat tak jumpa lah kan. Tapi macam mana boleh dia jumpa? Sebab Bani Israel, tentang baca cerita dia kan, Bani Israel ni sangka Firaun hidup dah layak. Teruk Bani Israel ni dah tenggelam dah pun. Dia pun rasa mungkin Firaun hidup lagi kot. Nabi Musa AS berdoa sampai mayat Firaun tu timbul. Baru Bani Israel yakin, mati dah dia. Disebabkan dia timbul itulah askar-askar ataupun pengikut-pengikut Firaun yang masih tersisa ni ambil jenazah dia, awetkan dia. Tuan-tuan tahu kan, pakai formalin kan. Kita awetkan mayat pakai formalin. Firaun pun dah pakai dulu tuan-tuan.
ceritanya saintis Firaun ni hebat lah, sangat hebat. Jadi tuan-tuan, dia guna formalin, awetkan dia, simpan. Dan dalam banyak-banyak jenazah Firaun yang tuan-tuan jumpa, dan baru ni pun jumpa beribu-ribu lagi tuan-tuan, makam-makam Firaun lama tu, antara jenazah yang terbaik, terelok adalah dia, Ramses II. Ini sangat membingungkan, sebab mayat bila duduk dalam layak, dia lagi cepat rosak berbanding dengan mayat itu duduk atas darat. Tapi mayat dia pelik, mayat dia lebih elok pada yang lain, Ramses II tu. Jadi bila ada orang Islam ni bagi tahu pada Dr. Maurice Buckley, kami tak pelik pun, dalam Quran sebut lah. Memang Allah Ta'ala jaga jasad dia supaya bagi peringatan. Masuk Islam Dr. Maurice Buckley, masuk Islam ni. Baik. Jadi itu Ramses II tuan-tuan. Firaun di sini raja jugalah di Mesir, tapi bukan Firaun yang Nabi Musa tu. Firaun Nabi Musa tu tak lahir lagi tuan-tuan. Sebab Nabi Ibrahim lebih tua beribu tahun daripada Nabi Musa, kan jauh. Jadi pada zaman Nabi Ibrahim ni dah ada kerajaan Mesir yang hebat. Dan raja dia, kerajaan jawatan tertinggi Firaun. Firaun pada zaman Nabi Ibrahim ni bukan Firaun pada zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa kemudian, tak datang lagi belum lagi. Baik. Firaun cuba mengkhianati isterinya Sarah. Jadi Firaun yang pada zaman Nabi Ibrahim ni, kalau Firaun pada zaman Nabi Musa ni, dia jenis gila kuasa lah. Dia mengaku dia Tuhan, kan. Firaun pada zaman Nabi Ibrahim ni dia lain sikit. Dia gila perempuan, kaki perempuan tuan-tuan. Dia suka orang perempuan. Dalam ni disebut ringkas tuan-tuan, sikit je disebut. Tapi kalau cerita dia yang panjang sikit, Firaun ni dia jenis memang gila perempuan lah. Dan dia ada beberapa tentera dan pengawal dia letak di mana, di kota-kota dan pintu-pintu masuk kota Mesir. Apa kerja dia? Kerja dia tengok bini orang, tengok orang perempuan dia. Tak kira bini orang ke bukan bini orang, dia kerja dia tengok. Tengoknya. Yang mana yang lawa, Firaun akan ambil, rampas. Kalau dia bini orang, Firaun akan bunuh suami dia. Jadi apabila Nabi Ibrahim dengan Sarah ni masuk ke kota Mesir, Sarah ni cantik orang ni, sangat cantik. Jadi tentera ni bagi tahu pada Firaun ada satu perempuan yang sangat cantik daripada Palestin. Firaun ni pun apa lagi tuan-tuan, dia dah jelah ada kaki perempuan tuan-tuan, nafsu. Saya pernah sebut kat mana tempat yang lain tuan-tuan, nafsu ni kalau kita tak channel dia, kita hidup kita rosak tuan-tuan. Nafsu. Sebab tu Imam Ghazali rahimahullah dia sebut, kemuncak nafsu ni seperti mana Firaun sebut. Firaun yang lawan Nabi Musa tu, kan dia sebut faqala rabbukum wa ana rabbukumul a'la. Dia sebut akulah Tuhanmu yang tertinggi. Kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, itulah kemuncak nafsu kalau kita tak jaga dia. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Tuan-tuan tahu waktu Firaun sebut akulah Tuhan kamu yang paling tinggi, Iblis pingsan. Iblis dengar pingsan. Pasal dia takut. Dia takut kenyataan tu. Dia tak pernah sebut dia Tuhan. Iblis pingsan. Takut dia bila dengar Firaun mengaku dia Tuhan. Kata Imam Ghazali, itulah kemuncak nafsu. Sebab tu bila nafsu kita tak kontrol dia, hidup kita rosak. Sebab tu ada orang gila dengan bini orang, ada orang gila dengan berzina, ada orang gila dengan rasuah, ada orang gila macam-macam gila tuan-tuan. Dengan LGBT-nya pelik-pelik tuan-tuan. Nafsu yang tak dibendung tuan-tuan, dia tak ada batasannya. Sebab tu Al-Quran sebut tentang ahli syurga ni, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut dengan kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dia tahan nafsu dia, fa innal jannata hiyal ma'wa, tempat di syurga. Tu yang kita tengok kadang-kadang Allah kalau tak kawal nafsu rosak. Kan baru ni ada seorang ustaz di Selangor kan, umur 30-an, yang ada pusat tahfiz. Saya kenal ustaz ni. Quran 30 juzuk di dada dia. Baca Quran, Allah sedap. Baca Quran sedap. Sedap sungguh lah tuan baca Quran. 30 juzuk dia ada pusat tahfiz di belah Selangor tu. Kan dia kena tangkap kerana rogol budak 14 tahun. Tuan-tuan tahulah dia suka 16 tahun ke bawah, cas rogol lah. Cas rogol. 16 tahun dan ke bawah. Jadi ustaz ni ceritanya gitulah dengan budak 14 tahun tu. Walaupun suka sama suka, mak bapak dia report cas rogol. Tapi kita tengok gitulah tuan-tuan.
Nafsu ni kalau kita tak kawal dia, hidup kita susah. Tuan-tuan ingat anak Nabi Adam kan, Qabil, dia bunuh adik dia kan, Habil kan. Quran sebut lagu mana? Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi faqatalahu fa asbaha minan nadimin. Nafsu Qabil ni membuak-buak nafsu dia nak bunuh adik dia. Faqatalahu, dia ikut nafsu dia, dia bunuh adik dia. Fa asbaha minan nadimin, dia di kalangan orang yang menyesal. Siapa yang ikut nafsu dia akan menyesal. Ikut nafsu, hujung dia menyesal. Jadi tuan-tuan, ni Firaun kaki perempuan, yang kita panggil Firaun gatai lah tuan-tuan, Firaun gatai. Jadi tentera ni bagi tahu kat Firaun gatai ni, kata ni ada perempuan lawa punya daripada mana? Daripada Palestin. Kemudian Firaun panggil apa dengan Nabi Ibrahim. Mula-mula Firaun panggil Nabi Ibrahim dulu. Firaun tanya, siapa perempuan tu? Masa ni Sarah tak ada lagi, tanya, siapa perempuan tu? Nabi Ibrahim kata, itu saudara aku. Kenapa Nabi Ibrahim tak kata isteriku? Kalau sebut isteriku, dia akan bunuh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata saudaraku. Tipu ke? Bukan. Ikhwatul iman, saudara seiman. Boleh lah. Kan dalam Quran sebut, innamal mu'minuna ikhwah. Wahai orang beriman, kamu ni kan bersaudara. Tak? Tuan-tuan bersaudara dengan semua orang beriman, termasuk bini tuan-tuan. Bersaudara dari segi iman tu. Ikhwatul iman. Nah, jadi bersaudara dari sudut iman. Kemudian bila Nabi Ibrahim sebut lagu tu, Nabi Ibrahim dilepaskan. Baru Firaun panggil tentera, dibawa Sarah di hadapan Firaun. Firaun cuba mengkhianati isterinya Sarah, tetapi Allah menyelamatkannya dan rancangan jahat Firaun menimpa dirinya sendiri. Mula dia insaf bagaimana pengabdian Sarah begitu kuat terhadap Allah, lalu mengiktiraf kesempurnaan Sarah dengan menyerah puterinya Hajar. Cerita ni pun disebut ringkas dalam ni tuan-tuan. Ceritanya bila Sarah di hadapan Firaun, Sarah ni lawa. Masa ni Firaun dengan dia berdua. Maka Firaun nak pegang Sarah, nak terekam lah tuan-tuan, nak pergi terekam. Bila nak pergi terekam Sarah, tangan dia jadi macam kayu, kerah. Tangan dia jadi kerah. Jadi bila tangan dia jadi kerah, dia tak boleh buat apa. Bila kerah tak boleh buat apa, dia merayu kepada Sarah, tolonglah doa pada Tuhanmu, aku tak buat dah. Sarah pun berdoa supaya Allah Ta'ala hilangkan tangan Firaun yang kaku tu lah. Bila tangan Firaun dah okey balik, Firaun nak pergi terekam lagi. Teruk Firaun ni tuan-tuan. Nak pergi terekam lagi, kaku lagi, dia kerah. Jadi Firaun merayu lagi, tolonglah doa lah, kalau doa okey aku tak kacau lah. Sarah pun doa supaya hilang lah benda tu. Maka dia berdoa dan hilang benda tu. Bila hilang, dia nak terekam lagi. Itu saya kata teruk sungguh lah tuan-tuan. Nafsu duduk dalam kepala, jadi bengong tuan-tuan. Dia nak terekam kali ketiga, kerah lagi teruk gitu tuan-tuan. Tak boleh buat apa. Maka kali ketiga ni dia insaf betul, ya tolong lah. Aku memang kalau hang lepaskan aku ni, doa hilang aku takkan buat lah. Maka Sarah pun doa pada Allah, maka hilanglah apa, keras apa pada tangan Firaun tu yang macam kayu tu. Maka Firaun ini kagum dengan Sarah. Kagum dia tengok hebat, orang yang pribadi yang hebat. Maka dia menyerahkan putrinya Hajar untuk melayani Sarah. Ada yang kata hambanya. Ada yang kata Hajar ni, ada setengah pandangan kata Hajar ni daripada suku Bani Ad, suku Ad yang ditangkap. Kemudian putri daripada kaum Ad yang ditangkap menjadi hamba di Mesir. Ada yang kata dia adalah anak Firaun tu. Jadi Firaun tu serah supaya untuk apa? Menjadi pembantu Sarah, bukan hamba lah, jadi pembantulah Sarah buat kerja-kerja rumah. Tetapi Sarah menyerahkan Hajar kepada Ibrahim untuk diperisterikan. Bagus. Jadi Sarah ni tuan-tuan, bila dapat Hajar sebagai pembantu dia, diizinkan Nabi Ibrahim untuk berkahwin dengan Hajar. Hebatlah tuan-tuan. Agak-agak bini kita boleh buat lagu ni tuan-tuan. Kalau boleh buat, hebatlah tuan-tuan. Belakang rumah tuan-tuan ku ada janda tuan-tuan. Nak tahu janda kan? Muda umur 20-an, 30-an. Tuan-tuan balik rumah, bini tuan-tuan kata, bang, kesian janda belakang rumah ni. Kuat abang dah terengi ni, tak apalah, sayang tolong pinang kan. Melompat kita tuan-tuan. Tapi takkan berlaku lah tuan-tuan. Bagi tahu awal takkan berlaku macam tu lah. Susah lah tuan-tuan. Betul tak Nur Haji tu? Susah lah. Susah lah. Kalau berlaku pun tuan-tuan, adalah tapi sikit sangat lah. Sikit sangat lah kalau nak ada pun. Baik, jadi Hajar ni bagi tu pun bersebab. Apa sebabnya? Sarah bagi pada Nabi Ibrahim Hajar ni kerana Nabi Ibrahim nak anak. Anak tak ada.
Kesian Sarah, tengok kesian sangat kat Nabi Ibrahim yang dah lama nak anak ni. Jadi tak dapat anak dengan Sarah. Jadi Sarah izinkanlah, bagilah Nabi Ibrahim kahwin dengan Hajar. Nabi Ibrahim pun kahwinlah dengan Hajar. Baik, kemudian Nabi Ibrahim kembali ke Palestin apabila Hajar melahirkan Ismail. Ceritanya Nabi Ibrahim balik ke Palestin apabila Hajar melahirkan anaknya Ismail. Timbul cemburu Sarah kepada Hajar, lalu memaksa Ibrahim menghantar Sarah dan bayinya ke sebuah lembah tanpa sebarang tumbuhan di sebuah bukit kecil di Hijaz, di pinggir rumah Allah. Lumrah tuan-tuan kalau tuan-tuan hidup berpasangan, berpoligami tuan-tuan. Dia bukanlah seperti yang seindah yang tuan-tuan tengok cabaran tuan-tuan. Saya tengok banyaklah tuan-tuan orang yang kahwin banyak ni lah cabaran. Inilah cabaran yang cemburu kan. Tuan-tuan tahu Ustaz Zaidrus kan? Orang tanya dia apa tip kahwin ramai. Ustaz Zaidrus kata tak payah nak Arab sangatlah. Sebab apa tuan-tuan? Mula-mula tuan-tuan kahwin dia akan jadi perang dunia. Perang dunia. Lepas lama okey, perang dunia tak ada, dia jadi perang gerila tuan-tuan. Perang gerila pula. Dah okey tuan-tuan, dia akan jadi pakai sniper, sharpshooter tuan-tuan. Dia tengok kat mana yang kena dia tembak tu. Oh yang ni abang beli dia, yang ni kat saya tak beli. Hak kecil-kecil tu. Itu lumrah tuan-tuan orang perempuan, lumrah. Sebab tu kalau kita tak boleh sabar tuan-tuan, isteri baru marah sikit dah nak angkat tangan, dah nak tengking, yang ni memang tak sesuai lah. Memang kena sabar lah. Itu yang saya tanya orang yang kahwin bini 2, 3, nombor 1 sabar. Sabar. Kalau boleh sabar silalah. Kalau tak boleh sabar janganlah. Cabaran dia sangat besar lah. Ni cabaran Nabi Musa, Nabi Ibrahim, cabaran dia. Mula-mula bagi okey lah. Kita ingat dulu di Kelantan, masa saya belajar di Kelantan tu, suami dia nak kahwin lain. Masa saya di Kelantan, di Lampuri. Mula-mula isteri dia bagi. Bila pergi tengok perempuan tu, muda lah, isteri dia jadi macam tak setuju. Balik rumah isteri dia simbah asid kat suami dia. Tuan ingat? Saya ada kat Kelantan masa tu. Simbah asid dekat suami dia tuan-tuan. Buta suami dia. Mati dah kot suami dia, saya tak ingat lah. Jadi yang apa? Lumrah tuan-tuan. Itulah lumrah ni. Ada orang dia nak kahwin 2, dah kahwin 2 senyap-senyap bini dia sunat dia kali kedua tuan. Dia tidur semua bini dia sunat kali kedua. Ada juga. Macam-macam tuan-tuan. Ikut tuan-tuan lah, pandai-pandai lah. Kalau ikut Imam Syafi'i rahimahullah, sebaik-baiknya kahwin satu ya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Satu saja. Tapi kalau siapa mampu sungguh ada duit banyak, silalah. Jiwa kental lah tuan-tuan. Jiwa kental silalah. Baik. Jadi tuan-tuan, Nabi Ibrahim ni mula-mula okey. Tiba-tiba bila Hajar dapat anak, Sarah cemburu. Pasal dia tak ada anak, lumrah cemburu tuan-tuan. Jangan marah. Kalau tuan-tuan ada isteri yang cemburu, itu biasa tuan-tuan. Orang perempuan cemburu itu biasa. Jadi Sarah yang mula-mula okey cemburu dengan Hajar. Dia ada anak, tak ada anak. Maka Sarah kata kat Nabi Ibrahim, aku tak mau tengok muka mereka. Maka Allah perintahkan hantar Hajar dan Ismail jauh daripada Palestin, hantar ke Mekah. Jarak dia lebih kurang 1,500 km tuan-tuan. Bukan dekat tu, 1,500 km. Tinggal di mana? Tinggal di sebuah lembah di rumah Allah, inda baitikal muharram. Di situ tinggalnya Hajar dengan Ismail yang masih kecil tuan-tuan. Okay, dalam pantang lagi lah tuan-tuan, halus lagi. Baik. Pasal apa? Cemburunya Sarah kepada Hajar. Tapi kita tengok dalam cerita ni Nabi Ibrahim tak marah Sarah. Tak ada Nabi Ibrahim nak angkat tangan ke tuan-tuan, tak ada tuan-tuan. Nabi Ibrahim terus bawa Sarah ke sana. Kemudian tuan-tuan, di pinggir rumah Allah terdedah kepada banjir yang melanda dari kiri dan kanan. Jadi ceritanya bila Nabi Ibrahim AS bawa Hajar dengan Ismail yang masih kecil ni, menyusu lagi ni, dalam pantang lagi ni, bila sampai di lembah tu, jauh sangat-sangat ni, adalah tinggal sikit air dengan makanan. Bila Nabi Ibrahim letak je apa, Hajar dengan Nabi Ismail ni, kemudian Nabi Ismail pegang baju Nabi Ibrahim. Bila Nabi Ibrahim nak pergi tu, pegang baju. Kemudian Nabi Ibrahim tak paling pada Hajar, tak paling pada Ismail. Bukan pasal benci, tapi pasal tak sanggup nak tengok.
Kesiannya dia tengok isteri dia dengan anak yang kecil. Nabi Hajar tanya, nak tinggal kat sini ke? Senyap Nabi Ibrahim. Adakah nak tinggal kami di sini? Senyap Nabi Ibrahim sampai 3 kali. Kemudian Nabi Ibrahim tak jawab apa. Kemudian Nabi Ibrahim AS, Hajar kata, adakah ini perintah Allah? Kata Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim terus pergi tanpa memandang pada Hajar dengan Ismail. Bukan benci, tapi tak sampai hati. Boleh lah. Panjang ni cerita ni tuan-tuan. Kita berhenti di sini lah tuan-tuan. Boleh kot noh. Jadi saya mohon maaf. Akan datang kita sambung dia memilih. Dia memilih satu tempat di bawah sebatang pokok tinggi menjulang di situ lah. Terletak di Zam-Zam. Jadi cukup sekadar tu, saya mohon maaf kalau ada kurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada masa akan datang. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum sa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana ba'di tafarruqan ma'sumah, wa la taj'al minna syaqiyya wa la mahma wa la matruda, wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.